kadang-kadang mereka pergi satu-satu latihan, misi dan seumpamanya, melibatkan hari-hari tertentu ataupun masa-masa yang ditentukan. Bagaimana dengan solat jamak dan qasar? Kalau satu misi yang mereka laksanakan ataupun perlu masuk latihan di hutan dan sebagainya, masa yang lebih daripada 3 hari ataupun seumpamanya, adakah jamak dan qasar ini boleh diimplementasikan? Okey, tuan-tuan, untuk umum, tuan-tuan boleh pergi tengok di laman web Jabatan Mufti itu ada tentang fatwa jamak qasar. Tapi untuk saya bagi gambaran tuan-tuan mudah di sini. Sebagai tentera ni kan. Kalau tuan-tuan bermusafir dan angkatan tuan-tuan tu bergerak dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Berhenti tani sehari, tani 2 hari, berhenti tani tak tahu berapa hari lagi, mungkin 5 hari, mungkin sehari. Kalau siap kerja sehari, kita jalan sehari. Kalau siap kerja 5 hari, kita jalan 5 hari. Tak certain, masih dalam pergerakan. Sepanjang pergerakan itu boleh melakukan jamak dan qasar. Sepanjang pergerakan. Maksudnya, Zuhur dengan Asar boleh dikombainkan, Maghrib dan Isya boleh dikombainkan, sama ada pada waktu pertama ataupun pada waktu yang kedua. Boleh. Ini tak ada isu. Misalnya kita bergerak daripada satu tempat, checkpoint kepada checkpoint yang lain, pergi yang lagi. Tapi kalau kita pergi tu pada satu tempat, base tu, dan di base tu kita dah tahu dah kita diarahkan duduk di base ni seminggu. So kita dah tahu kita punya jadual. Kalau begitu, maka pada majoriti ulama, kerana kita tahu daripada awal, maka kita tidak jamak qasar dah. Kerana kita sudah tahu. Kerana mereka menyatakan, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, dengan sedikit ada perbezaan, iaitu 3 hari tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Maka mereka tidak menjamakkan, tidak mengqasarkan lagi. Ataupun tidak menjamak qasarkan lagi. Tuan-tuan faham ni? Boleh ikut saya? Kalau tuan-tuan tak faham, angkat tangan. Tak payah bagi tahu apa yang tak faham, saya akan ulang balik. Jadi apabila tuan-tuan dah tahu seminggu, okey, tuan-tuan tak jamak qasar. Tapi kalau tak tahu, bos kata sampai situ, kalau you siap 3 hari you balik, you siap 2 hari you balik, you tak siap you tunggulah situ sampai sebulan. Kita boleh buat selagi, kerana kita tak tahu tarikh dah. Siap saja kita balik. Sepanjang tu kita boleh buat jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Ada mazhab Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim dan sebagian ulama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mereka menyokong pandangan menyatakan lagi mana musafir. Ibn Utsaimin, mereka menyatakan pandangan lagi mana musafir, lagi duk rasa memang nak balik ke tempat asal kita, sepanjang itulah boleh jamak dan qasar. Itu pandangan yang kedua. Dalam fatwa perleh kita kata ambil yang pertama itu lebih jelas, ambil yang kedua tu kalau ada keperluan. Misalnya kita dah tak ada ruang, dah kerja terlalu sibuk di dalam permusafiran itu, mungkin boleh lihat pada pandangan yang kedua. Asasnya ambil yang pertama tadi. Kalau tahu lebih pada 3 hari, tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Hari masuk tak usah kira, hari keluar tak usah kira. 3 hari without hari masuk dan hari keluar, kita dah tahu daripada awal itulah jadual kita, kita semayang tamam, semayang cukup di situ. Okey. Kemudian ada perbezaan antara jamak dan qasar. Jamak maksudnya combine semayang. Semayang zuhur campur semayang asar. Yang tu nama jamak. Lepas buat zuhur, semayang asar pula. Itu jamak. Selepas semayang maghrib, semayang isya. Yang tu jamak. Qasar, maksud semayang yang 4 menjadi 2. Ada bab dalam agama ni, boleh jamak, tak boleh qasar. Qasar berkaitan dengan musafir. Tapi jamak tak semesti berkaitan dengan musafir. Jamak tak semesti berkaitan dengan musafir. Contohnya,
kita ada satu tugasan yang mana kita tak boleh lari dah. Maghrib pendek, kita ada tugasan masa maghrib tu. Tugasan penting, kita kena buat satu kawalan dan kita bergerak. Boleh tak kita maghrib tu kita jamak dengan Isya? Boleh. Tapi tidak qasar. Kerana jamak dibolehkan lil hajah, jika sekiranya ada keperluan mendesak. Termasuklah saya selalu sebut tentera di sempadan ke, polis yang jaga trafik ke, doktor bedah ke, dia tak mungkin duduk tengah-tengah bedah waktu maghrib, hampa tinggal luar, aku nak pergi semayang Ustaz. Dia boleh. Ataupun kita tahu kita ada operasi bermula pukul 4 sampai malam ni, kita tak boleh buat apa dah. Kita semayang zuhur, kita semayang asar sekali, 4 tak boleh qasar, kerana kita jamak kerana ada hajat. Ini boleh juga dilakukan apabila ada keperluan. Ada keperluan. Wala yattakhiduhu adatan, kata para ulama, tidak diambil menjadi adat kebiasaan, tetapi dilakukan apabila ada keperluan. Terutama orang yang duduk luar negara, budak-budak yang nak periksa, kadang-kadang waktu peperiksaan itu, masa periksa tu waktu solat. Dia takkan kata dia nak keluar dulu, dia tak benar keluar. Dia boleh tak dia jamak? Dia boleh jamak. Orang yang nak berucap di parlimen luar negara, yang mungkin kalau dia nak cakap mewakili orang Islam, time to time solat, bolehlah dia jamak kerana nak mengelakkan nanti terlepas peluang dia mewakili umat Islam dan seumpamanya. Boleh, tapi tidak qasar. Qasar hanyalah untuk musafir. Inilah hadis seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Aminah binti Jahash, di mana Nabi SAW menyatakan an tuakhirina al-zahra wa tuajjili wa tuajjili al-asr. Kamu melewatkan zuhur dan kamu mencepatkan asar. Sebahagian ulama menganggap ini jamak suri, dan ini adalah pendapat yang tidak kuat, andaian salah seorang rawi saja. Hadis menunjukkan bahawasanya Nabi memberi kemudahan untuk orang yang kesusahan, seperti wanita yang istihadah. Hal yang sama orang yang berada di hospital. Macam kita ada hospital, nak semayang susah. Doktor yang bertugas tadi ataupun kita jatuh sakit, nak pergi ambil wuduk susah. Berbalutlah apa, mai anak kita zuhur, dia tolong kita ambil wuduk, spray kita bagi wuduk. Kita semayang zuhur, semayang asar sekali, kerana sehari asar ni tak ada siapa nak tolong kita dah. Boleh tak? Boleh, tapi hanyalah untuk jamak, bukan untuk qasar. Ini kemudahan yang diberikan oleh syariat yang boleh diamalkan. Wallahu ta'ala alam.